Tafsir Al-Ma'sur. Tafsir Al-Ma'sur merupakan tafsir yang berpegang kepada riwayat yang sahih, iaitu penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran sendiri atau mentafsirkan Al-Quran berpandukan hadis. Selain itu, tafsir Al-Ma'sur ini berkembang dalam dua cara, iaitu yang pertama adalah secara lisan dan ianya disebut juga sebagai periwayatan. Yang kedua adalah secara penulisan atau pembukuan, iaitu dikenali sebagai tadwin. Sumber tafsir Al-Ma'sur ini ada 4. Yang pertama sekali, Al-Quran dengan Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran dengan hadis. Yang ketiga, Al-Quran dengan pendapat sahabat. Dan yang keempat, Al-Quran dengan pendapat tabi'in. Syarat tafsir Al-Ma'sur ini ada 6. Yang pertama sekali, mempunyai pengetahuan yang cukup tentang sunnah riwayat dan dirayah. Yang kedua, mengetahui sunnah berkaitan tafsir, kata-kata sahabat, tabi'in dan imam mujtahid. Yang ketiga, mengetahui sunnah berkaitan tafsir, kata-kata sahabat, tabi'in dan imam mujtahid. Yang keempat, mengetahui tentang asbabun nuzul dan ilmu nasih mansuh. Yang kelima, memetik pendapat yang sepakat. Dan yang terakhir sekali, yang keenam, tidak bersandarkan riwayat Israiliyat. Karya tafsir Al-Ma'sur ini ada 3. Yang pertama sekali, Jami' Al-Bayan fi Tafsirul Quran yang dikarang oleh Ibnu Jarir Al-Tabari. Yang kedua, Al-Muharrir Al-Wajiz fi Tafsirul Kitab Al-Aziz yang dikarang oleh Ibnu Atiyah. Yang ketiga, Tafsirul Quran Al-Azim yang dikarang oleh Ibnu Katsir. Tafsir Ar-Ra'yi. Tafsir Ar-Ra'yi terbahagi kepada 2 bahagian. Yang pertama, Tafsir Ar-Ra'yi Al-Mazmumah, iaitu tafsir yang dicela. Dan yang kedua pula ialah Tafsir Ar-Ra'yi Al-Mamduh, iaitu tafsir yang terpuji. Tafsir Ar-Ra'yi Al-Mazmum, pentafsiran yang dilakukan oleh orang-orang yang tiada kelayakan untuk mentafsir ayat Quran. Yang kedua, mentafsirkan dengan mengikut hawa nafsu atau menyokong mazhab yang sesat. Yang ketiga, tafsir jenis ini berdasarkan sumber yang meragukan dan tidak mempunyai asas yang jelas. Yang kedua, Tafsir Ar-Ra'yi Al-Mamduh, tafsir yang berlandaskan ilmu pengetahuan yang mantap dalam bahasa Arab, kaedah perundangan dan asas-asas agama, termasuk ilmu usul fiqah, ilmu al-hadis dan sebagainya. Yang kedua, ianya tidak bertentangan dengan sumber yang sahih, akal yang sejahtera dan juga ilmu yang pasti. Sementara itu, Al-Zahabi pula mentakrifkan tafsir Ar-Ra'yi sebagai tafsir yang menurut pendapat seorang ahli tafsir dengan membuat ijtihadnya sendiri, di samping mempunyai kemahiran dalam bahasa Arab. Sumber tafsir Ar-Ra'yi yang pertama merujuk kepada Al-Quran. Yang kedua, nukilan daripada Rasulullah SAW dengan menghindarkan yang dhaif dan maudhu'. Yang ketiga, riwayat yang sahih daripada sahabat dan tabi'in. Dan yang keempat, ilmu bahasa yang akan memelihara diri. Maksud memelihara diri ialah memelihara diri daripada memalingkan ayat kepada makna yang berlawanan dengan kehendak syarak, kecuali makna-makna yang sudah banyak dipakai bangsa Arab itu sendiri. Tafsir Al-Ra'yi. Para ulama telah berselisih pendapat mengenai persoalan ini. Terdapat satu golongan berpendapat tidak wajar mentafsirkan Al-Quran dengan pendapat atau ijtihad. Bagi mereka, Al-Quran hanya perlu ditafsirkan dengan sumber mazhur sahaja. Sementara golongan yang lain pula berpendapat harus mentafsir Al-Quran dengan pendapat atau ijtihad. Ia tidak bermakna mengenafikan sumber-sumber terdahulu yang lebih baik dan sahih. Malah ini adalah pilihan terakhir setelah sumber-sumber asli tidak dapat diperoleh. Ujar golongan menentang. Yang pertama, golongan yang menentang dasar ini menggunakan argumentasi akal dalam menegakkan pendapatnya, iaitu
mereka mentafsir Al-Quran dengan menggunakan akal fikirannya sendiri. Golongan kedua, larangan mentafsirkan Al-Quran dengan pendapat dan ijtihad adalah berdasarkan kepada firman Allah Surah An-Nahl ayat 44. Maksudnya, dan kami turunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Quran yang memberi peringatan supaya engkau menerangkan kepada umat manusia akan apa yang telah diturunkan kepada mereka. Golongan yang ketiga, golongan ini juga berdalilkan kepada hadis Rasulullah SAW. Sesiapa yang berkata mengenai Al-Quran dengan pendapatnya sendiri lalu ia betul, sesungguhnya ia adalah salah. Hadis Abu Dawud, Sunan Abu Dawud. Larangan yang terdapat dalam hadis Rasulullah SAW adalah kepada mereka yang menggunakan pandangan sendiri dalam perkara yang muskil dan mustabihat dalam Al-Quran. Pandangan yang dikemukakan adalah bersifat peribadi tanpa diasaskan kepada bukti yang kukuh, tetapi hanya disandarkan kepada zahir bahasa Arab. Golongan keempat, golongan ini menolak penafsiran dengan ijtihad dan pendapat. Golongan ini berpendapat salaf al-salih yang berpendapat tidak wajar mentafsir Al-Quran dengan fikiran sendiri. Maksudnya, ia menolakkan kepada orang-orang yang menafsir Al-Quran dengan akal fikirannya sendiri. Terdapat karya-karya tafsir bi al-Ra'i. Yang pertama, tafsir Al-Kasyaf oleh Al-Zamakhsyari. Yang kedua, kedudukan tafsir Al-Kabir. Yang ketiga, Al-Bahr Al-Muhit oleh Abu Hayyan. Yang keempat, Irsyad Al-Aqli Al-Salim ila Mazaya'al Al-Quran Al-Karim oleh Abu Al-Furud. Yang kelima, Ruh Al-Ma'a'ifi. Yang kelima, Ruh Al-Ma'a'ifi Tafsir Al-Quran Al-Azim wa Al-Sabhu Al-Matani oleh Al-Alusi. Yang keenam, Madarik Al-Tanzil wa Haqqa'i Al-Ta'wil oleh Imam Al-Nasafi. Yang ketujuh, Anwa Al-Tanzil wa Asra Al-Ta'wil oleh Imam Al-Baidani. Tafsir Al-Isyari. Definisi tafsir Al-Isyari: mentakwilkan ayat-ayat Al-Quran dengan tidak berpandukan kepada kenyataan-kenyataan zahir ayat. Ianya disebabkan terdapat tanda-tanda tersembunyi yang hanya diketahui oleh ahli tasawuf. Syarat penerimaan tafsir Al-Sufi. Pentafsiran Sufi ini tidak bertentangan dengan kenyataan juzuk Al-Quran atau makna yang zahir. Yang kedua, tidak bertentangan dengan syarat atau akal. Yang ketiga, pentafsiran tersebut perlu disokong dengan bukti syarak yang benar. Yang keempat, pentakwilan yang dibuat tidak terlalu asing. Yang kelima, seseorang mufassir tidak boleh mendakwa bahawa tafsir Al-Sufi atau Al-Isyari sahaja yang tepat. Karya tafsir Al-Isyari, contohnya Al-Futuhat Al-Makkiyah oleh Ibnu Arabi. Yang kedua, Takwilah Al-Quran oleh Al-Kashani. Yang ketiga,